A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abdullah wa rasuluh, amma ba'd. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma amin. Yang dimuliakan Tuan Imam, Tuan Bilal, pengerusi surau, timbalan pengerusi saf kepimpinan surau diniyah, seterusnya sahabat-sahabat, tuan-tuan dan perempuan muslimin dan muslimat yang dikasihi Allah Ta'ala. Ya, kita sambung pembacaan kitab bimbingan mukmin, Mau'izatul Mu'minin. Itulah latihan akhlak. Tajuknya secara khusus bahaya lidah ataupun afatul lisan, bencana lidah. Kita tengok nombor 12. Nombor 12, bahaya lidah, iaitulah membuka rahsia. Membuka rahsia. Kalau buku lama tu muka surat 79. 79. Buku baru tu saya tak pasti. Buku lama muka surat 79. Membuka rahsia. Ini di antara benda yang disuruh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah menjaga rahsia. Pasal apa rahsia ini? Amanah. Amanah. Apatah lagi kalau ia melibatkan keselamatan ataupun keaiban siapa-siapa. Keaiban siapa-siapa. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh ya kita ni menjaga keaiban saudara kita ataupun keaiban manusia yang lain. Jadi di antara bencana lidahnya, dia ni suka menyebarkan keaiban siapa-siapa, rahsia siapa-siapa. Yang kita sebut tadi, rahsia adalah satu amanah. Rahsia ni benda maklumat ataupun benda-benda yang sepatutnya sebagai contoh diketahui di kalangan individu tertentu sahaja, di kalangan ahli-ahli sahaja, di kalangan peserta-peserta sahaja, di kalangan yang masuk mesyuarat sahaja. Itu rahsia. Bila dibawa keluar dari mesyuarat, maknanya sudah memecah amanah. Setiap kita dengar itu merupakan amanah. Jadi bila disebarkan, maknanya sudah melakukan satu dosa. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis al-Imam Abu Dawud dan al-Imam At-Tirmidzi, idza haddatsa ar-rajulu al-haditha thumma altafata fahiya
amanatun. Apabila seseorang bercakap, kemudian dia selesai, dah pergi dah, bercakap 2-3 orang ke, seorang dua, dalam satu majlis, dalam satu mesyuarat, dan apa yang dikatakan itu adalah amanah. Kena jaga. Kena jaga. Makna yang menjadi rahsia kepada pertubuhan, kepada syarikat, apatah lagi kepada sebuah negara, mungkin boleh membahayakan keselamatan negara. Mana lagi besar bahayanya, lagi besar dosanya. Lagi besar bahayanya, lagi besar dosanya. Yang melibatkan keselamatan rakyat jelata. Itu rahsia yang perlu dijaga. Al-hadithu bainakum amanatun. Hadis riwayat Al-Imam Ibnu Abi Dunya. Percakapan di antara kita ni satu amanah. Tak boleh disebarkan tanpa izin. Kecuali memang untuk dibuat satu iklan ataupun satu siar raya, yang itu dibenarkan. Tak apalah disebarkan. Tapi benda yang tak dibenarkan disebarkan merupakan khianat. Khianat ini dosa besarlah. Itu nombor 12, membuka rahsia. Nombor 13 adalah janji dusta. Apa makna dia? Tidak menunaikan janji. Dia pergi mana-mana, kemudian menabur janji. Tengok satu pun tidak dilaksanakan. Kita ni dipesan oleh Tok Guru supaya kita ni banyak menabur budi, bukan banyak menabur janji. Banyak menabur budi, itulah mudah-mudahan menjadi bekal kita di akhirat. Bukan banyak menabur janji. Bila tidak dapat dilaksanakan, termasuk di dalam kategori dusta, al-kadhibu, pendustaan. Macam khianat jugalah, pendustaan, tidak melaksanakan janji. Firman Allah, ya ayyuhallazina amanu aufu bil uqud. Wahai mereka yang beriman, tunaikan janji kamu. Perjanjian, janji, nak buat apa, perjanjian apa, kontrak apa. Kalau orang berniaga, dia ada sign itu, sign ini sebagai satu perjanjian, kontrak dia. Kena laksanakan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dengan arti kalau melanggar perjanjian, sudah berdusta. Dari segi dunia pun, maknanya dengan sendirinya perjanjian terbatal. Kita boleh silap-silap, kita boleh sue dia di mahkamah. Itu baru mahkamah dunia, tak masuk mahkamah Allah lagi. Maknanya sudah berdusta. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-'idatu 'atiyah, janji merupakan satu pemberian. Tak beri lagi tapi janji nak beri, seperti dah beri dah, cuma tunggu masa saja. Cuma tunggu masa, belum matang lagi, belum masak lagi. Tapi seperti dah dapat dah. Orang yang dijanji nak beri itu dah suka dah. Seperti dah dapat dah. Tengok tiba masa dia, tak ada. Tak ada. Orang berniaga sama juga. Yang buat apa-apalah, kontraktor pun sama juga. Semua terlibat ini. Tak kira siapalah. Semua terlibat. Biasa yang banyak menabur janji ni siapa? Penat nak jawab aja. Orang politik lah biasanya. Banyak menabur janji. Dia tabur kata-kata. Penuh Hailio tabur. Itu paling banyak lah. Terutamanya 5 tahun sekali. Itu banyak janji tu. Nak buat apa tu? Maknanya kalau tengok kepada janji tu, kita ni dah kaya raya semua dah. Tak ada miskin lah. Tengok seperti tu juga. Pimai-pimai tentu juga. Tu. Nak cari yang betul-betul janji dilaksanakan, bukan tak ada, tapi payahlah sikit. Jadi yang kita sebut tadi, banyakkan
menabur budi, jangan mudah menabur janji. Baru betul caranya. Firman Allah dalam surat Maryam tadi tu, aufu bil uqud, suratul Maidah ayat yang pertama. Surat Maryam ayat 54, wadhkur fil kitabi Ismail innahu kana sadiqal wa'd. Kamu bacalah wahai Muhammad di dalam Al-Quran kisah Nabi Ismail. Dan sesungguhnya Nabi Ismail ini benar menepati janjinya. Itu sifat Nabi adalah as-sidqu. Di antara sifat semua Nabi, semua Rasul, 4 yang asas itu. As-sidqu, al-amanatu, at-tablighu, al-fatanah. Itu 4 sifat asas mesti ada kepada para Nabi dan Rasul. Benar, amanah, menyampaikan, kemudian cerdik. Itu sifat asas para Nabi. Jadi bila mereka berkata, mereka akan buat. Pasal apa? Kerana kata-kata Nabi dan Rasul adalah wahyu. Wahyu daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sifat di as-sidqu. Dan Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu, siapa Umar bin Abdul Aziz ni? Cucu kepada Umar bin Al-Khattab. Sebelah mana? Belah mak dia. Mak dia nama Fatimah. Fatimah binti Umar bin Al-Khattab. Umar bin Abdul Aziz. Dan dia khalifah di zaman pemerintahan Bani Umayyah. Dia bukan sahabat tabi'in. Sungguh pun dia bukan sahabat, kerana kewarakan dia, kesalehan dia, keadilan dia, sehingga disandarkan sebagai khamisu al-khulafa'i ar-rasyidin. Khulafa' ar-rasyidun yang kelima. Padahal 4 orang saja. Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali radhiyallahu anhum. Para sahabat, 4 orang. Al-khulafa' ar-rasyidun. Tapi kerana hebat Umar bin Abdul Aziz, sehinggakan digelar sebagai khulafa' rasyidin yang kelima. Warak dia, adil dia, hebat dia, kesalehan dia. Itu Umar bin Abdul Aziz, cucu kepada Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Ya, sebelah-belah mak dia lah Fatimah binti Umar bin Al-Khattab. Jadi bapa saudara dia Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar, pada satu hari mak dia tanya dia, kamu nak jadi seperti siapa? Dia kata, aku nak jadi seperti bapa saudara aku, Abdullah bin Umar. Tanya mak dia, pasal apa nak jadi seperti Abdullah bin Umar? Abdullah, jadilah seperti Umar bin Al-Khattab, datuk kamu. Tengok. Lalu dia pun bersungguh-sungguhlah. Sehingga diangkat, digelar sebagai khamis al-khulafa ar-rasyidin. Walaupun dia bukan sahabat. Apa kata Umar bin Abdul Aziz? Dia kata, anak dia sudah dipinang oleh seorang lelaki dari suku Quraisy. Dan di antara aku dengan dia sudah ada perjanjian. Dia nak kahwinkan anak dia dengan seorang pemuda daripada Quraisy. Ya. Quraisy ini suku Arab, memang dihormati kerana di antaranya kerana nasab dia dan juga kerana bahasa dia. Quraisy suku Arab yang dihormati. Sehingga Nabi SAW seperti memberi satu garis panduan, nak latih ketua pilih Quraisy. Nabi kata apa? Al-a'immah min Quraisy. Pemimpin daripada Quraisy. Kerana nasab Quraisy ini dihormati. Dan bahasa dia pun murni. Orang Quraisy, bahasa Arab murni. Itu Quraisy. Antara aku dengan dia sudah ada perjanjian. Nak kahwin anak perempuan dia dengan
lelaki daripada Quraisy. Demi Allah, saya tidak akan bertemu dengan Allah dengan membawa sifat kemunafikan. Mana kena buat juga, pasal apa janji? Seperti orang dulu jugalah, daripada kecil lagi dia sudah perjodohkan anak dia. Dulu dia tak tahu betul ke tidak dalam cerita begitulah. Adalah kot, dia perjodohkan pada kecil lagi. Ni bila besar sekarang, kita berbesanlah. Saya ada anak perempuan, awak ada anak lelaki. Nampak dua orang ni baik-baik, nampak. Kita berbesanlah, berjanji, sign kontrak. Kalau sign kontrak lah, sign kontrak. Kalau dah berjanji, maknanya kenalah. Dan ayah kepada perempuan tersebut, dia adalah wali apa? Wali mujbir. Wali mujbir ni dia boleh mengahwinkan anak dara dia dengan siapa-siapa. Dan perkahwinan itu sah. Selepas itu perempuan nak mengadu kepada qadi itu bab lain. Perkahwinan adalah sah. Pasal bapa itu wali mujbir. Anak tu pula anak dara, bukan janda. Perkahwinan sah. Wali mujbir. Wali mujbir ni bapa dan datuk. Dia boleh. Perkahwinan itu sah. Kemudian lepas tu kalau perempuan itu nak mengadu kepada qadi kerana masalah tertentu, itu lepas tu. Ya, selepas itu. Jadi bila dah perjanjian begitu, kata Umar bin Aziz, mana aku kena tunaikan sampai masa dia kahwin. Maka dari itu aku bersaksi bahawa kepada kamu semua bahawa saya telah mengahwinkan puteriku itu dengan orang Quraisy tadi. Perjanjian, dia pegang betul perjanjian. Maknanya khianat janji di antara sifat munafik. Munafik dari segi amalan. Munafik dari segi akidah ni kafirlah. Munafik dari segi akidah, dia menzahirkan Islam, hati dia tak percaya. Ni munafik dari segi amalan. Masih lagi Muslim, tapi amalan dia ada nifaq. Idza wa'ada akhlafa. Itu idza wa'ada akhlafa. Idza tubina khana. Idza hadatha kaziba. Itu tiga yang besar. Bila bercakap, bohong. Bila diberi amanah, khianat. Bila berjanji, dia mungkir. Itu bab kita. Bila berjanji, mungkir. Jadi kita nak berjanji ni, paling tidaknya, kita sandarkan dengan, apa dia? InsyaAllah, biiznillah. InsyaAllah ataupun biiznillah. InsyaAllah itu pun ada dua jugalah. Di antara makna insya-Allah, tahqiqan ataupun ta'liqan. Tahqiqan ni nak buat betul. Allah tak izin je tak jadi. Ta'liqan ni dia tak nak buat lah. Ta'liqan, tergantung begitu. Jadi kita ni insya-Allah tahqiqan, nak buat betul. Kecuali benda darurat ataupun benda yang tak dapat dielak, benda tu Allah tak izinkan. Itu kena sebut insya-Allah. Itu baru betul tanda iman. Semua benda ni atas dunia ni, bergerak ke tidak bergerak ke, berlaku tidak berlaku, dengan izin siapa? Allah. Tu kena pegang situ. Faham tu? Kena pegang situ. La tataharraku dzarratun illa biiznillah. Tidak bergerak satu zarah. Zarah ni benda yang paling kecil lah. Benda yang paling kecil, atom ke, nukleus ke apa ke, benda yang paling kecil itu. Mata kasar pun tak nampak. Kena guna minzar, kena guna teropong baru nampak. Tidak bergerak benda tu kecuali dengan izin Allah. Mana tidak bergerak dan tidak diam kecuali dengan izin Allah. Jadi bila kita bercakap, letak biiznillah ataupun insya Allah. Baru betul cara dia. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Salasun man kunna fihi fahuwa munafiq wa in sama wa shalla wa za'ama annahu muslimun idza haddatha kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Yang kita sebut tadi. Seseorang itu tiga benda bila ada pada siapa-siapa, dia adalah munafik. Walaupun dia sembahyang, walaupun dia puasa, dan dia rasa dia ni Muslim yang hebat. Padahal ada sifat munafik. Ini munafik amali. Munafik akidah ni memang kafir lah. Munafik akidah ni kita tak boleh tahu. Kita tidak boleh mengetahuinya. Pasal apa tak boleh tahu? Pasal dia menyembunyikan kekufuran dia. Menyembunyikan kekufuran dia. Dia tak percaya. Cuma dia menzahirkan sahaja dia ni berada di dalam satu saf dengan kita. Tu bahaya tu. Dia boleh menjadi api dalam sekam tu. Menjadi api dalam sekam. Menjadi gunting di dalam lipatan. Menjadi musuh di dalam selimut. Lagi bahaya. Kalau kita nampak api itu, kita larilah. Ini tak nampak. Duduk dalam sekam. Asap pun kadang tak nampak. Berjalan-berjalan jatuh dalam sekam. Tengok ada api tergelam, terus terbakar. Innalillah. Dengan izin Allah. Menggunting dalam lipatan. Gunting-gunting habis, tak ada lengan baju. Habis. Cari air baju. Nampak? Seperti orang jahit lah. Menjahit baju, dia pakai sama. Dia pakai, dia jahit mana yang nak tampar. Akhirnya tu kena kulit dia berdarah. Nampak? Benda tak boleh kita nak elak tu payah. Jadi orang munafik begitu. Karena itulah Allah Ta'ala memberi amaran yang keras kepada golongan munafik. Dia ni sekarang duduk bawah daripada orang kafir lagi di dalam neraka. Innal munafiqin fid darkil asfali minan nar. Orang munafik di neraka yang paling bawah. Orang kafir yang jelas pun duduk atas lagi pada dia lagi. Dia neraka ni yang paling, na'udzubillah min zalik, Allahumma inna na'udzubika min sakhatika wan nar. Neraka ni yang paling teruknya, semakin bawah makin teruk. Itu dia panggil dark. Darokat dia panggil. Sementara syurga yang paling atas itu yang paling tinggi. Itu dia panggil darajat, dia panggil. Syurga darajat, makin tinggi makin atas, makin tinggi makin bagus. Yang paling tingginya Jannatul Firdaus. Jannatul Firdaus al-a'la, yang paling tinggi. Itu yang paling tinggi. Dia panggil darajat. Atau ada pun neraka dia panggil darokat. Makin bawah, bawah sekali tu. Yang paling teruk sekali, paling jahat sekali. Tidak ada yang paling jahat melainkan orang munafik. Itu innal munafiqin fi darkil asfali minan nar. Allahumma inna na'udzubika min sakhatika wan nar. Apabila ada tiga sifat ini, dia ni munafik. Walaupun dia sembahyang, dia puasa dan dia sangka dia ni Muslim yang bagus. Yang pertama, bila bercakap, suka berdusta. Bila berjanji, dia mungkiri. Tajuk kita tu. Dan bila dia diberi amanah, dia khianat. Itu hadis Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Hadis yang lain sama juga. Cuma ada penambahan beberapa sifat yang lain. Juga riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim, arba'un man kunna fihi kana munafiqan. Ada 4 sifat. Bila ada pada seseorang, dia ni munafik. Tadi 3 penambahan. Penambahan. Wa man kanat fihi khaslatun minhunna kana fihi khaslatun minan nifaq hatta yada'aha. Barang siapa ada satu kelakuan ni pada dia, dia sudah ada ciri-ciri nifaq, orang munafik. Sehinggalah dia menghilangkannya, meninggalkannya. Bila dia tinggal, dia bertaubat, tak adalah. Yang pertama, idza haddatsa kadzaba. Bila bercakap, banyak bohongnya. Wa idza wa'ada akhlafa. Bila berjanji, mungkir. Wa idza ahada ghadara. Ini sama jugalah. Wa idza ahada ghadara. Bila dia
diberi ahadan ni, diberi perjanjian. Seperti amanah lah. Dia ni akan menyalahinya, mengkhianatinya. Wa idza khasama fajara. Bila dia ni bermusuh, berbalah ke, bertengkar ke, dia ni melampau sifat dia. Bila bertengkar, bermusuh, berbalah, dia ni melampau. Di antara tandanya. Benda kecil saja, tapi seperti dia marah tu seperti nak kiamat. Dia nak tumbuk kawan tu seperti agak-agak tercabut gigi. Padahal kawan tu bukan sengaja pun. Turun katil 2 tingkat. Turun katil, kaki dia tersadunglah, kenalah telinga pun sikit. Dia bengkah bangun nak marah, nak tumbuk seperti agak-agak nak tercabut gigi kawan tu. Tu dia panggil melampau. Bila dia bergaduh, melampau sifatnya. Daripada mula-mula dia ni mazlum, dia zalimi. Kerana sifat dia melampau, dia pula orang yang menzalimi. Mana kena jaga kita ni. Ya, jangan ada sifat melampau. Dalam semua benda lah. Melampau ini adalah sifat yang dikeji oleh Nabi SAW. Dalam semua benda. Kita disuruhnya bersederhana. Pasal apa? Khairul umur awsatuha. Sebaik-baik benda sederhana. Dalam semua benda. Cara pakaian, cara makan, cara minum, cara bercakap. Tidur pun bersederhana. Pukul 9 tidur, bangun-bangun pukul 9 besok. Apa cerita? Itu tidak ada sederhana, melampau. Sesuatu benda ni bila melebihi limit dia, dia tak bagus. Tidak bagus. Kita makan pun sama juga. Makan, dah lebih limit dia, akhirnya termuntah. Tak sihat dia. Keluar semua dia makan tadi. Maknanya sesuatu benda ni lebih sangat pun tak bagus juga, tak cukup pun tak bagus juga. Yang bagus sederhana. Tak cukup makan, kebuluran pula. Akhirnya gastrik pula. Tak bagus juga. Dia sederhana. Bila time makan. Pagi breakfast pukul berapa? Pukul 7. Pukul 8 makan. Jangan duduk simpan. Makan. Kemudian bila minum pagi pula, minum. Memang time dia dah. Kemudian tengah hari makan. Minum petang, minum. Dinner pula makan. Hari ni puasa, buka puasa. Petang mungkin ada teh apa, minum. Memang sesuai dah susunan begitu. Saya dulu pun sama jugalah, masa duduk di asrama sama juga. Pagi memang kena lah, pagi. Kemudian pukul 10. Kemudian lunch. Kemudian minum petang pukul 3, pukul 4 pula. Kemudian dinner belum maghrib lah dinner. Belum maghrib, pukul 6 sampai pukul 7 lah. Dinner. Malam karang pukul 10 pula. Supper. Pukul 10 pula. Kemudian pukul 10.30 sebelah tu mesti tutup lampu. Kena mesti tidur. Besok nak bangun pula. Begitulah hari-hari kerjanya. Makan. Bila tiba time makan, jangan tak makan. Itu dah Allah jadi manusia ni kena makan. Kalau malaikat tak apalah. Malaikat Allah jadikan dia tak makan, tak minum, tak tidur. Mana tak berpasangan. Allah jadi begitu. Jadi Allah jadi kita ni kena makan, tetapi sederhana. Ibadat pun sama juga. Kena bersederhana. Mana semua benda lah khairul umur awsatuha. Sebaik-baik perkara adalah di pertengahan dengan arti sederhana. Dan yang ke-14, berdusta dalam kata-kata dan sumpah. Mana sumpah bohong ni? Contoh di mahkamah lah. Sebagai contohnya di mahkamah. Dia bersumpah bohong ataupun jadi saksi palsu. Hasil daripada sumpah bohong dia mungkin menyebabkan orang yang tak bersalah dihukum.
ataupun orang yang bersalah terlepas. Dengan sumpah bohong dia, dengan saksi palsu dia. Jadi itu semua bencana daripada lidah. Dan dosanya besarlah. Dosa besarlah. Orang yang bersalah terlepas, orang yang tidak bersalah dihukum. Mana lebih besar? Mana lebih besarlah? Orang yang bersalah terlepas ataupun orang yang tidak bersalah dihukum. Mana lebih besar? Dua-dua tak baguslah. Lebih besarnya orang yang tidak bersalah dihukum. Kata sebahagian Tok Guru, jika dilepaskan orang yang bersalah 1000 orang, terlepas daripada hukuman, lebih baik daripada menghukum seorang yang tidak bersalah. Tengok, dengan sumpah palsu dia, saksi palsu dia, menyebabkan orang yang tidak bersalah dipenjara berapa tahun tu. Itu penjara, dihukum mati pula tu. Tengok, lagi teruk. Kemudian selang berapa lama, siasat semula, kawan tu tak bersalah, dah mati dah. Tengok. Sebab itulah Tok Guru kata, melepaskan orang yang bersalah, dilepaskan begitu, kan tersalah hukum, lebih baik berbanding menghukumkan seorang yang tidak bersalah. Itu bahaya. Disebabkan apa? Sumpah tak betul tadi. Saksi palsu. Itu semua bencana, bencana lidah. Termasuk dalam kategori munafik lah. Seperti bercakap bohong jugalah. Sabda Nabi SAW, iyyakum wal kadhiba fa innahu ma'al fujur wa huma finnar. Na'udzubillah min dzalik. Takutilah kamu dengan kata dusta. Takuti maknanya jauhilah. Iyyakum maknanya jauhilah daripada berkata dusta. Kerana berdusta itu sama dengan berbuat jahat, buat dosa-dosa yang lain, dan kedua-duanya dihumbang ke dalam neraka. Allahumma inna na'udzubika min sakhatika wan nar. Nabi SAW bersabda, hadis al-Imam al-Bukhari, kaburat khiyanah an tuhadditha akhaka hadithan huwa laka bihi musaddiq wa anta lahu bihi kadhib. Apa makna dia? Amat besarlah pengkhianatan engkau memberitahu sesuatu kepada saudaramu dan dia mempercayainya, sedangkan engkau sendiri berdusta pada masa itu. Orang tu percaya bulat-bulat, tapi dalam hati kau ni gembira, suka, pasal apa boleh memainkan kawan tu. Besar dosanya. Di sisi agama kita, diberi amaran oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Imam Muslim, salasatun la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah wa la yanzuru ilaihim al-mannanu bi'atiyatihi wal munfiqu sil'atahu bil halafi al-fajir wal musbilu izarahu. Ada 3 golongan Allah tidak bercakap dengan mereka ini pada hari kiamat. Mana tidak mendapat rahmat Allah. Tidak mendapat rahmat Allah. Itu maksudnya. Tidak mendapat keampunan. Dan Allah tak tengok pun kepada mereka. Maknanya murka. Maknanya murka. Kadang tu bila kita marah, kita nak tengok orang tu pun tak ada. Pasal apa? Murka, marah. Mana kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Siapa dia? Yang pertama, orang yang mengejek apa yang telah diberikannya, tidak syukur kepada pemberian. Beri sikit-sikitnya, tambah sikit, sikit lagi, tidak bersyukur, tidak bersyukur. Dan yang kedua, orang yang membelanjakan barangnya dengan disertai sumpah dusta. Sumpah dusta, di antara maksud dia ialah apa? Mereka bil halaf al fajir, sumpah dusta yang jahat. Sumpah dusta yang jahat.
Orang berniaga, di antara maksud orang berniaga, dia nak melariskan barangan dia, dia pun buatlah cerita-cerita palsu. Dia buat testimoni palsu. Kan orang berniaga ramai. Dalam FB, dalam IG mana. Dia bawalah testimonis daripada siapa-siapa. Kawan-kawan dia juga rupa-rupanya, partner berniaga dia. Oh, saya sebelum ni ada penyakit bela, jumpa doktor, pakar, jumpa apa tu. Dah hampir 10 tahun tak sembuh. Tapi bila saya guna produk ni, popcorn payakun terus sembuh. Oh, bohong nampak. Kemudian testimoni tu bukan seorang dua. 10, 20 orang. Dia kutiklah mana-mana kawan-kawan dia. Dia bagilah komisen. Sebab itulah ya, sahabat-sahabat sekalian, anak-anak sekalian, yang terpilih menjadi duta itu, duta ini, dia kena semak barangan duta tu apa. Kalau tidak, dia pun terlibat sama pendustaan terhadap produk yang dijual itu. Orang nak laku macam-macam lah testimoni dia buat. Kelulusan KM lah, Kementerian KKM, KKM, kelulusan boleh tulis. Kemudian halal pula, halal jakim pula palsu, dia boleh cok mana-mana. Nampak? Tu. Jadi benda tu kena jagalah supaya apa, tidak termasuk di dalam sumpah palsu, iklan barang tak betul. Jadi kena jaga. Orang berniaga pun sama juga. Berniaga makan minum, berniaga produk tadi. Semualah kena jaga daripada terlibat benda tu. Dan akhir sekali, yang ni tak termasuk di dalam perbincangan kita lah, yang melabuhkan pakaiannya. Ini melabuhkan pakaian kerana khuyala, bangga-bangga riak. Bangga-bangga riak. Dalam hadis yang lain, khuyala, kerana riak, bangga. Namun begitu, walaupun tidak ada riak, seeloknya waktu sembahyang di dalam solat, seeloknya janganlah terlalu labuh. Paling tidaknya biarlah nampak 2 buku lali. Jubah kita tu, paling tidaknya bila berdiri nampak 2 buku lali. Walaupun ada perbahasan dia, kalau sahabat-sahabat salafi memang tak boleh lah. Jubah ke, seluar ke, nak pakai mana ke, memang kena nampak 2 buku lali. Pasal hadis ni amaran daripada Nabi SAW. Allah tak tengok dia ni. Makna tak tengok dengan pandangan rahmah. Tapi Allah tengok, na'udzubillah min zalik, dengan pandangan azab. Tu teruk. Nazratul azab, bukan nazratul rahmah. Na'udzubillah lah, nazratul azab. Tengok dengan pandangan nak seksa. Na'udzubillah min zalik. Allahumma inna na'udzubika min sakhatika wan nar. Itu amaran daripada junjungan besar baginda sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berpesan kepada Muaz bin Jabal. Muaz bin Jabal ni duta Nabi ke Yaman. Tak silap ya. Duta Nabi ke Yaman. Dia kata apa? Usika bitaqwallah. Aku berwasiat kepadamu, berpesan kepada kamu wahai Muaz, yang pertama bertakwa, wasidqil hadis, yang kedua bercakap benar, yang ketiga wa adail amanah, laksanakan amanah, wal wafa'i bil ahdi, menunaikan janji, wa badlit ta'am, beri makan, sedekah makan, minumlah kepada fakir miskin, wa khafdil janah, dan juga sifat merendahkan diri. Itu pesan Nabi kepada Muaz. Dia nak hantar Muaz jadi duta ke negara Yaman. Itu di antaranya. Berjanji, jangan mungkiri. Itu pesan ya daripada junjungan ya baginda sallallahu alaihi wasallam. Ya, tadi kita dah nyatakan berdusta ini hukumnya adalah
asalnya haram. Dosa besar lah. Namun begitu dia ada keadaan-keadaan yang dibolehkan. Dan yang dibolehkan ini bukan terpakai sampai bila-bila, sehingga diluaskan pengamalan dia. Sempit saja pengamalan dia. Kerana asal dusta ni adalah haram. Dosa besar. Jadi apakah dusta yang dibolehkan? Disebut situ. Dusta yang dibolehkan. Jadi kita nampak dah nak azan ya. Jadi kita tangguh dulu. Betul je. Dah azan dah. Jadi kita tangguh dulu, mudah-mudahan yang kita baca tadi diberi manfaat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sambung pula dusta yang dibolehkan. Sambung situ. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina siratakal mustaqim. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih.